Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kali ni saya nak review macam biasa setiap minggu saya akan review indeks-indeks utama di Amerika Syarikat dan juga di Malaysia. So, kita mulakan dengan indeks Dow Jones. Jika kita lihat pada carta harian di sini, Dow Jones telah membuat satu candlestick marubozu pada hari Jumaat lepas. So dia sedang menguji aras rintangan sekitar 3473 hingga 35107 seperti yang saya jangkakan pada minggu lepas. Namun jika anda lihat pada carta mingguan, kita dapat lihat di sini candlestick yang terbentuk pada minggu lepas adalah candlestick yang dinamakan sebagai Hanging Man. So Hanging Man ni adalah merupakan salah satu candlestick yang menunjukkan ataupun salah satu signal untuk berlakunya perubahan trend. Perubahan trend daripada mana? Daripada uptrend di sini berkemungkinan dia akan pergi sideways ataupun downtrend. So sama ada sideways ataupun downtrend, tiada siapa yang tahu lagi, hanya Mr. Market sahaja yang mengetahuinya. So kita biarkan dan tentukan sama ada Dow Jones berjaya memecahkan zon rintangan yang saya telah warnakan di sini. And then jika dia berjaya memecahkan aras rintangan tertinggi 35091, bermaksud dia akan membuat kenaikan lagi lah. So jika tidak, maka dia akan membuat perubahan trend sama ada sideways ataupun kepada downtrend. Itu untuk Dow Jones. Kalau kita lihat pada S&P 500 pula, carta mingguan menunjukkan bahawa dia menghasilkan candlestick yang sama. Candlestick yang sama iaitu candlestick yang dinamakan sebagai Hanging Man di sini. Kalau kita lihat pada carta daily, carta harian, dia telah memecahkan aras rintangan tertinggi pada 4356.46. So kita nampak carta mingguan menghasilkan Hanging Man. Ada kemungkinan besar dia akan membuat perubahan trend kepada sideways ataupun kepada downtrend. So jika dia memecahkan aras support yang terhampir iaitu 4164, maka dia akan membuat, kemungkinan besar akan membuat downtrend. Kita lihat pada minggu hadapan. Nasdaq. So Nasdaq telah membuat kenaikan seperti yang saya nyatakan dalam video saya yang lepas. Dia telah membuat kenaikan dan selagi mana dia berada di atas garisan uptrend line yang saya telah lukis ini, maka dia masih lagi berada dalam keadaan uptrend dan kemungkinan besar dia akan datang menguji menguji apa? Menguji garisan uptrend channel di sini sebelum dia berehat sebentar. Itu adalah untuk Nasdaq. Bagaimana pula dengan carta-carta di Malaysia, tanah air tercinta? So kita lihat di KLCI. KLCI seperti yang kita tahu pada minggu lepas telah mencatatkan penurunan. Dan kita lihat sebelum ni dia telah melakukan bentuk inverted head and shoulder. Bentuk head and shoulder di sini. Di mana X to X nya adalah berkemungkinan dia akan touch pada sekitar 1452. Pada minggu lepas pada hari Jumaat, minggu lepas dia telah membuat satu candlestick bullish harami. Bullish harami menunjukkan bahawa ada signal berkemungkinan dia hendak membuat satu perubahan trend. Di mana signal ini hanya akan confirm jika dia melepasi aras 1525. Dan jika dia melepasi 1599.72, bermaksud perubahan trend itu adalah confirm. So setakat ini jika dia membuat kenaikan hanyalah bersifat sementara. Kalau kita tukar ke carta weekly ataupun carta mingguan, dia masih lagi berada ataupun membuat penurunan, berada dalam keadaan downtrend. Itu adalah untuk KLCI dan ada kemungkinan besar dia akan jatuh ke zon yang saya tandakan di sini sekitar 1465 sehingga 1500. Dan kita lihat pula kepada small cap. Apakah yang berlaku pada small cap? Small cap sedang completekan ataupun telah membuat satu breakout atau breakdown. Pada neckline bagi bentuk inverted cup and handle ni telah menaik semula untuk menguji neckline tersebut. Dan sekarang ni dalam proses ataupun dalam fasa downtrend. So target untuk small cap ini jika kita buat melalui X to X, teknik X to X adalah sekitar
13762. Dan kalau kita lihat sebelum ni pada 13762 ni adalah merupakan kawasan di mana dia berlakunya sideway, dan kita boleh ambil kawasan ni sebagai kawasan yang mungkin dia akan singgah ataupun turun. Dan kemudian kita lihat kepada ACE Market. So ACE Market minggu lepas saya telah nyatakan di dalam video saya, dia berkemungkinan untuk membuat kenaikan. Okey, selagi mana kenaikan itu tidak memecahkan aras 7992, maka ia hanya bersifat sementara, kerana ACE Market kita lihat di sini masih lagi berada dalam keadaan downtrend dan dia telah cecah X to X target dia. Okey, sebab sebelum ni dia telah membuat satu corak yang dinamakan sebagai triple top. Okay, so X to X daripada sini adalah jatuh pada sekitar kawasan 7023. So kita telah menjangkakan sebelum ni akan munculnya reversal candlestick, which it did. Okay, so dia telah membuat candlestick bullish harami 2 kali di sini. Okay, dan telah confirm, tetapi dia tidak break aras 7992 lagi. So selagi mana dia berada di atas 6949, kemungkinan untuk dia sampai ke 7992 tu masih ada. Kalau dia break 6949, maka dia akan datang mencari next support zone pada sekitar 6084 sehingga 6297. Kemudian kita tengok indeks teknologi, di mana kita tahu bahawa indeks teknologi pada minggu lepas telah membuat kenaikan. Kebanyakan counter-counter indeks teknologi telah membuatkan kenaikan dan dia telah rebound, okay, pada aras sekitar 50% Fibonacci retracement. So next kita hanya tunggu jika dia berjaya memecahkan 82.08 ni, maka dia berkemungkinan besar akan menguji zon rintangan seterusnya sekitar 8394 sehinggalah ke 85.34. Selagi mana dia berada di atas 73.28, maka kita boleh katakan bahawa dia masih lagi berada dalam keadaan bullish bagi peringkat short term. Okay, dan kita terus kepada indeks kewangan ataupun perbankan, finance. So seperti yang saya jangkakan bahawa dia sedang membuat satu corak triangle, bentuk triangle di sini, dan dia telah pun touch lower bahagian lower triangle di sini dan membuat candlestick yang dinamakan sebagai bullish harami. So jika dia memecahkan bahagian atas garisan triangle ni, maka dia berkemungkinan akan menguji arah 15383 dan 15884. So agak positif di situ bagi indeks kewangan ataupun indeks finance. Bagaimana pula dengan sektor plantation, masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Dan dia telah reach kawasan yang dinamakan sebagai RBS, rintangan bertukar sokongan, dan kita nantikan di sini, apa yang kita nantikan adalah reversal candlesticks. So kalau reversal candlestick tu berlaku pada carta mingguan, maka ia adalah lebih kuat berbanding carta harian. So kali ini kita hanya nampak reversal candlestick ni berlaku pada carta harian. Okay, so maaf, tiada lagi reversal candlestick lagi yang berlaku pada carta harian di sini. Kalau kita tukar kepada carta mingguan, masih lagi strong bearish di sini. Okay, indeks REITs masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Okay, tiada apa yang boleh kita lihat pada indeks REITs ini. So masih lagi kuat dalam keadaan downtrend di sini. Dan properties, so apa yang berlaku pada properties, kalau kita lihat pada carta daily, masih lagi downtrend, weekly pun masih lagi downtrend. So begitu juga yang saya boleh katakan kepada construction. So construction dan properties masih lagi berada di dalam keadaan downtrend. So consumer, seperti mana properties dan construction, consumer juga berada dalam keadaan downtrend, di mana kita dapat lihat di sini dia telah membuat bentuk bentuk head and shoulder di sini. Okay, so bentuk head and shoulder di sini, di mana dia telah memecahkan aras neckline
bagi bentuk head and shoulder di sini. So candlestick bullish harami telah terbentuk pada hari Jumaat lepas. Jika dia memecahkan aras 595, berkemungkinan dia hendak menguji downtrend line, okay, sebelum meneruskan perjalanannya turun ke bawah untuk menguji aras Fibonacci 576.45. So bagi transportation pula, sekarang ni tengah berehat, okey, sedang membuat dalam short termnya kita katakan sebagai masih lagi berada dalam keadaan downtrend dalam perjalanan untuk menguji aras 826.39 sehingga ke 841. Healthcare. So healthcare pada hari Jumaat lepas kita dapat saksikan bahawa kebanyakan kaunter-kaunter healthcare telah membuat kenaikan. Okey, adakah kenaikan itu bersifat sementara? Pada masa sekarang ni ia hanyalah bersifat sementara selagi mana dia tidak memecahkan aras ataupun garisan downtrend di sini dan juga aras aras rintangan di atas ni. So sebarang kenaikan bagi kaunter healthcare bersifat sementara. Jika anda hendak berdagang di dalam kaunter healthcare, anda harus tahu bahawa kenaikan ini hanyalah bersifat sementara selagi mana ia tidak memecahkan aras rintangan yang berada di atas ini. Industrial products. So, industrial products telah membuat bentuk bentuk head and shoulder juga di sini. Okay, dan dia telah break naik ke atas semula. Okay, gagal untuk memecahkan zon rintangan di sini. Okay, berkemungkinan besar masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Dan jika kita buat X to X target di sini, ada kemungkinan dia akan datang untuk menguji zon sekitar 168, 169 sehingga ke 172. So energy. So last sekali energy. So energy, kalau kita lihat dan seperti yang saya nyatakan di dalam video-video saya yang lepas, dia masih lagi berada dalam keadaan bearish. Okay, berkemungkinan untuk menguji zon RBS di sini yang saya telah nyatakan, saya telah warnakan dalam warna kuning ni. So sekitar 719 sehingga ke 754. Since kita tengok indeks energy, kita might as well juga kita tengok apakah yang akan mungkin berlaku pada ataupun sedang berlaku dengan Brent oil. So Brent oil di sini, kalau kita tengok garisan biru adalah merupakan garisan downtrend daripada tahun 2008. So ini adalah satu garisan downtrend yang mungkin bersifat ataupun bersifat pada masa sekarang ni dia menjadi rintangan bagi harga minyak Brent di sini. So kalau kita lihat, ini adalah carta mingguan. Kalau kita lihat pada carta sini, dia sedang ataupun telah membuat pada 2 minggu lepas, dia membuat satu candlestick yang dinamakan sebagai doji. Kemudian pada minggu lepas dia membuat satu candlestick yang dinamakan sebagai spinning top. So ada kemungkinan besar jika dia break pada 73.23 ini, berkemungkinan besar dia akan membuat penurunan. Kerana apa? Kerana ini kita boleh kumpulkan dan kita boleh katakan bahawa ini adalah berkemungkinan besar candlestick yang dinamakan sebagai evening star, okay, ataupun bintang petang. Mana bintang petang evening star ni adalah merupakan candlestick yang menunjukkan ataupun memberi signal kepada kita bahawa akan berlaku penurunan. Namun terdapat confirmation line di sini iaitu sekitar pada 73.32. So jika harga minyak Brent jatuh di bawah 73.32, kita bakal menyaksikan bahawa akan berlakunya penurunan harga ataupun perubahan trend bagi minyak Brent ini. So setakat itu update saya bagi minggu ini dan market outlook bagi minggu ini. So semoga ia bermanfaat untuk anda. Jika ianya bermanfaat, maka make sure anda like, share dan komen video-video saya dan semoga menjadi pelabur yang berjaya. Sekian, terima kasih.